Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung kita pada bahagian yang kedua. Kita mulakan dengan huruf pada kotak berwarna jingga, iaitu hukum K. Hukum K terbahagi kepada dua, iaitu huruf K di awal dan juga huruf K di akhir perkataan. Sebagai contoh, perkataan kayu. Perkataan kayu dieja dengan K di hadapan. Oleh itu, jika K di depan, maka huruf jawinya adalah huruf kaf. Setelah itu, kita tukarkan sahaja huruf rumi kepada huruf jawi mengikut kad dalil. Oleh itu, huruf K di hadapan bersamaan dengan huruf kaf, huruf A bersamaan dengan alif, Y bersamaan dengan ya, dan U bersamaan dengan waw. Contoh seterusnya adalah perkataan atuk. Perkataan atuk mengandungi huruf K di akhir perkataan, maka ia menggunakan huruf qaf kerana huruf K berada di akhir perkataan. Oleh itu, ejaan perkataan atuk adalah seperti berikut: A bersamaan dengan alif, T bersamaan dengan ta, U bersamaan dengan waw, dan K di akhir bersamaan dengan huruf qaf. Seterusnya adalah kita lihat pada warna biru, iaitu diagraf. Diagraf ataupun digraf adalah gabungan dua huruf rumi bersamaan dengan satu huruf jawi. Sebagai contoh, huruf SY adalah bersamaan dengan shin, huruf NY bersamaan dengan nya, dan sebagainya. Sebagai contoh perkataan syukur. Perkataan syukur mempunyai huruf S dan Y yang duduk bersebelahan. Maka, apabila kita ingin menukarkan perkataan syukur kepada jawi, kita perlu pastikan huruf S dan Y di hadapan itu adalah bersamaan dengan huruf shin. Maka ejaannya adalah seperti berikut: SY bersamaan dengan shin, U bersamaan dengan waw, K bersamaan dengan kaf, U bersamaan dengan waw, dan R bersamaan dengan ra. Maka ejaan sebenar bagi syukur adalah shin, kaf, waw, ra. Contoh berikutnya adalah perkataan nyamuk. Perkataan nyamuk mempunyai huruf N dan Y yang duduk bersebelahan, maka berdasarkan kotak berwarna biru, NY bersamaan dengan huruf nya. Maka ejaan nyamuk adalah seperti berikut: NY bersamaan dengan nya, A bersamaan dengan alif, M bersamaan dengan mim, U bersamaan dengan waw, dan K di akhir bersamaan dengan qaf. Contoh yang lain adalah seperti perkataan bawang dan juga perkataan kemah. Huruf N dan G bersamaan dengan huruf nga, manakala huruf K dan H bersamaan dengan huruf kha. Berikutnya kita lihat pada kotak yang berwarna hijau, iaitu huruf vokal yang berada di awal suku kata. Contohnya kita dapat lihat huruf A apabila berada di hadapan, kita menggunakan huruf alif, manakala huruf I apabila berada di hadapan, kita menggunakan huruf alif ya. Manakala huruf U apabila berada di hadapan, kita menggunakan gabungan huruf alif waw. Contoh yang pertama adalah perkataan atuk. Perkataan atuk menggunakan huruf A di hadapan, maka huruf A apabila berada di hadapan, kita akan menggunakan huruf alif. Oleh itu, cara ejaannya adalah A bersamaan dengan alif,
T bersamaan dengan ta, U bersamaan dengan waw, dan K di akhir bersamaan dengan qaf. Contoh seterusnya adalah huruf I pepet. I pepet menggunakan huruf alif apabila I pepet berada di hadapan perkataan. Contoh perkataan menggunakan I pepet adalah seperti enam. Ejaan enam menggunakan huruf alif di hadapan. Oleh itu, cara ejaannya adalah I bersamaan dengan alif, N bersamaan dengan nun, E bersamaan dengan alif, dan M bersamaan dengan mim. Maka ejaan sebenarnya adalah alif, nun, mim, enam. Contoh berikutnya adalah huruf I teling. Huruf I teling di hadapan adalah seperti perkataan ekor. Ekor. Perkataan ekor menggunakan huruf I teling. Maka I teling menggunakan huruf alif ya apabila ditukarkan kepada huruf jawi. Maka ejaan ekor adalah alif ya kaf waw ra. Ekor. Berikutnya adalah huruf I. Huruf I di hadapan perlu dieja menggunakan huruf alif ya di dalam jawi. Sebagai contoh, perkataan ikan. Perkataan ikan menggunakan huruf I di hadapan, maka ejaan ikan adalah alif ya kaf nun. Ikan. Contoh lain adalah huruf O di hadapan. Sebagai contoh, perkataan otak. Maka huruf O di hadapan bersamaan dengan alif waw. Maka ejaan otak adalah alif waw ta qaf. Otak. Seterusnya, perkataan yang menggunakan huruf U di hadapan. Contohnya, perkataan ular. Perkataan ular menggunakan huruf U di hadapan. Huruf U adalah huruf vokal, maka kita perlu merujuk kepada kotak berwarna hijau. Apabila huruf U berada di hadapan, maka ejaannya menggunakan huruf alif waw. Oleh itu, ejaan ular adalah alif waw lam ra. Ular. Sekian saja penerangan ringkas berkenaan cara menggunakan kad dalil. Segala kekurangan harap dimaafi. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.